Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat petang, Cikgu. Hai, selamat petang. Okay, so hari ini kita akan masuk 2.4 iaitu catatan kontra dan carta akaun. Okay, so kamu buka kamu punya buku teks buka surat 55. Okay, so cikgu juga akan paparkan juga di sini buku teks digital. Okay, kita ada dalam 16 orang. Jelas bahkan? Jelas, Cikgu. Alright, thank Jelas, you. Cikgu. Thank you, respon. Okay, cikgu akan share dengan kamu buku teks digital di sinilah. Okay. Hari ini cikgu tidak guna slide, cikgu just guna buku teks saja. Okay. Nampak bakat? Nampak, Cikgu. Sekejap Okay, so kita start. Okay, apa itu catatan kontra? Okay, kamu tengok di buku teks kamu kan, yang warna purple ni standard pembelajaran, yang ini sebenarnya kamu perlu tahu. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 standard pembelajaran yang kamu perlu pelajari. Okay. Okay, yang pertama menjelaskan maksud catatan kontra. Okay, apa itu catatan kontra? Catatan kontra ialah catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya. Okay. Okay, kamu tengok sini contoh 7. Akaun pulangan jualan akan mengurangkan nilai jualan. Maka akaun pulangan jualan merupakan catatan kontra kepada akaun jualan. Okey, sebagai contoh, cikgu jual calculator. Okey, cikgu jual calculator kepada kamu. Okey, contohnya lah kepada Mas Liana. Okey, cikgu jual kepada Mas Liana calculator bernilai RM50. Okey, so cikgu pun cikgu dapat sudahlah duit yang kamu bayarkan RM50. So, tetapi apabila Mas Liana sudah terima calculator tu kan yang cikgu jual, yang sudah Mas Liana beli, tiba-tiba rosak. Dan Mas Liana pulangkan balik dengan cikgu. Okay, jadi cikgu terpaksa lah kan bayar balik RM50 tu kepada Mas Liana. Sekiranya cikgu tidak dapat bagi calculator yang baru. Okay, ada orang masuk sekejap. Jadi sekiranya dalam jualan tu kontra dia adalah akaun pulangan jualan. Bila kamu sudah jual, kamu dapat RM50, tetapi bila ada pulangan jualan, kamu terpaksa bayar balik. Jadi balik kosong lah. Ya, itu adalah kontra. Okay. Okay, bukan semua akaun mempunyai catatan kontra, hanya beberapa akaun sahaja.
Okay, ini yang kamu perlu ingatlah. Okay, yang dalam tabel ni, ini adalah kontra yang biasa kamu akan jumpa. Yang untuk mengurangkan, catatan kontra ni maksudnya untuk mengurangkan kamu punya account. Okay, contoh aset bukan semasa. Okay, aset bukan semasa ni seperti kenderaan, okay, mesin, alatan pejabat. Okay. So, apa dia punya kontra yang dapat mengurangkan aset bukan semasa tu, itu adalah susut nilai terkumpul. Okay, sebagai contoh kereta. Okay, satu kenderaan kereta dalam satu perniagaan. Contohnya dalam kenderaan tu bernilai 100,000. Then, okay, apabila kenderaan tu sudah lama, okay, dia ada susut nilai. Nilai dia akan berkurang. Contohnya dalam 100,000, contoh susut nilai 10%. So 10% darab dengan 100,000, okay, jumlah dia adalah 10,000. So aset bukan semasa tu kamu kena tolak dengan susut nilai. Okay, contoh 100,000 kamu tolak dengan 10,000 dapatlah 90,000. Itu adalah aset bukan semasa yang baru. Okay. Lepas tu yang kedua, akaun belum terima. Okay, akaun belum terima ni kontra dia adalah peruntukan hutang ragu. Okay, kamu tengok di glossary di sini. Okay, ini ada maksud-maksud untuk peruntukan susut nilai terkumpul, peruntukan hutang ragu. Okay, peruntukan hutang ragu tu dia adalah anggaran hutang yang tidak dapat dikutip daripada akaun belum terima. Contohnya, sesuatu sesuatu company tu, satu perniagaan tu move list, bankrupt. So, kamu tidak dapat kutip, kamu tidak dapat lagi kutip hutang, okay, dengan company A tu sebab sudah bankrupt. Okay, itu adalah peruntukan hutang ragu. Okay, yang ketiga ni sebenarnya selalu kamu jumpa, modal dan ambilan. Hari tu rasanya macam kelas kamu yang ada tanya, okay, tentang ambilan dan modal. Cikgu pun lupa sudah. Okay, untuk modal, okay, atau ikuti pemilik. Okay, apa catatan kontranya adalah ambilan, okay, atau drawing. Kalau bahasa Inggerisnya lah, okay, drawing. Okay, kalau ambilan ni, okay, maksudnya pemilik perniagaan mengambil barang atau tunai atau wang untuk peribadi. Okay. Sebab dalam satu perniagaan kita tidak boleh mencampurkan peribadi dan perniagaan. Kena berasingan, kena entiti berasingan. Okay. Jadi walaupun company kamu sendiri, tetapi disebabkan tujuan untuk peribadi, kamu kena pengurangan modal juga. Jadi apabila ada ambilan, itu akan mengurangkan modal sesuatu perniagaan. Okay. Okay, yang keempat berkenaan dengan jualan. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi, contoh tadi, apabila ada kamu menjual, kamu dapat RM50, tetapi ada barang rosak. Macam cikgu bagi contoh tadi, kalkulator rosak. Jadi terpaksa memulangkan balik jualan, dan kena bayar baliklah kan kepada pelanggan. Jadi di sana boleh mengurangkan kamu punya jualan lah. Begitu juga belian. Okay, sama juga macam jualan. Jadi yang ini ada, kamu kena ingatlah, okay, ada 5 item yang mempunyai akaun yang berkaitan dengan catatan kontrak. Okay, ini dia akan mengurangkan kamu punya jualan dan mengurangkan belian. Okay. Bagaimanakah catatan kontrak ini?
memberikan kesan kepada akaun berkaitan dengannya. Apa kesan-kesannya? Okay, catatan kontra dia akan mengurangkan baki dalam akaun. Contoh yang macam cikgu bagi tahu tadi lah, akan mengurangkan baki jualan, akan mengurangkan baki modal. Okay. Kesan pengurangan baki daripada catatan kontra terhadap akaun berkaitan dengannya dapat dilihat daripada akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, sebelum ni kita sudah belajar komponen akaun perdagangan untung rugi atau lebih dikenali sebagai APUR. Okey, APUR. Okey, APUR dan PKK. Okey, penyata kedudukan kewangan. Okey, kamu tengok sini. Okey. Okay. Ini adalah akaun format. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Okay, semasa time bab 2 ni kamu cuma hanya mengenali komponen dan format, tetapi nanti masuk dalam modul 7, okay, kamu kena buatlah okay, akaun ni. Jadi cuma modul 2 ni cuma pengenalan sahaja dan komponen. Ya, itu yang pentinglah yang kamu perlu tahu. Okey. Ini adalah APUR. Okey. Kita sudah belajarlah komponen-komponen dia. Jualan, tolak pulangan jualan. Ini adalah kontra lah. Okey. Jualan. So bila ada pulangan, jualan ada kontra sini, komponen tolak, baru kamu dapat jualan bersih. Okey. Ini juga hari itu kita sudah belajarlah komponen-komponen dia. Okey. Di sini juga ada kontra, belian, tolak pulangan belian. Okey. Okay, kamu boleh nampak di sinilah. Okey, dalam buku teks ni pun memang sangat-sangat jelas sudah. Okey. Then kamu boleh kiralah di sini. Okey, ini adalah format dia lah. Okey, cuma bab 2 ni kamu cuma mengenal sahaja dulu. Kalau kamu hafal lagi bagus. Yang ini kamu kena hafal lah. Okay. Macam jualan ni di atas. Okay. Ini kamu kena hafal. Okay. Semua ni kamu kena hafal. Right. Then kamu macam okay, untuk kasar kamu tambah hasil, kamu tolak belanja. Kalau hasil tu kamu tahu lah kan, itu adalah pendapatan yang kamu terima. Okay. Kalau belanja, perbelanjaan lah yang kamu perlu bayar. Okay. Then kamu akan dapat, kalau positif kamu akan dapat untung bersih. Okay, kalau negatif kamu akan dapat rugi bersih. Okay. So nanti masuk sekolah dalam 2 minggu lagi kan. Okay, cikgu harap yang ini kamu kena hafal sudah. Okay, di mana jualan, di mana tolak pulangan jualan. Okay, nanti masuk sekolah cikgu akan test kamu. Okay. Okay. Okay, yang itu format untuk APUR. Okay. Yang ini pula format untuk PKK, penyata kedudukan kewangan. Okay. Ini adalah komponen-komponen dia lah. Okay, aset bukan semasa. Okay. Premis, perabot, kelengkapan. Yang ini adalah kontra, susut nilai terkumpul. Okay. Aset semasa. Okay. Kalau dalam akaun belum terima ni, kontra dia adalah peruntukan hutang ragu. Okay, sini tolak liability semasa. Okay, kamu akan dapatlah. Yang ini tadi, APUR ni. Okay. Sini untung bersih ya. Okay. Then okay, kamu akan dapatlah aset bukan semasa. Okay. Lepas tu kamu tolak dengan liability semasa dan kamu akan dapat nilai ni. Lepas tu dalam equity pemilih yang inilah. Ini dia kena seimbang. Okay.
Sekarang cikgu mau kamu hafal format dia. Okay, format dan komponen yang ada dalam PKK, penyata kedudukan kewangan dengan akun. Okay. Okay. So kita proceed. Sekiranya catatan kontra tidak dibuat, maka kesan terhadap akaun berkaitan adalah seperti berikut. Okay. Sekiranya catatan kontra ni kamu tidak tolak, okay, contoh tadi adalah aset bukan semasa kan, kenderaan. Okay. Lepas tu kamu ada susut nilai tapi kamu tidak tolak, kamu tidak kontrakan dia. Okay, apa kesan-kesannya ada 5 di sini. Okay, yang pertama, jika tiada akaun pulangan jualan akan terlebih nyata dan untung kasar akan terlebih nyata. Okay, maksudnya akan tidak tepatlah di sana. Okay, kecuali kamu tolak balik. Okay, yang kedua, jika tiada akaun pulangan belian akan samalah, belian akan terlebih nyata. Untung kasar akan terkurang. Okay. Dan jika tiada akaun ambilan, modal akhir akan terlebih nyata. Sepatutnya berkurang, tapi di sini akan terlebih. Tidak tepat sudahlah di sana. Okay. Lepas tu yang keempat, jika tiada akaun susut yang ini untuk aset bukan semasa. Jika tiada akaun susut nilai terkumpul, aset bukan semasa, nilai buku aset berkenaan adalah terlebih nyata. So dia tidak akan tepatlah di sana. Okay, akaun tidak tepat. Dan terakhir, jika tidak akaun peruntukan hutang ragu, akaun belum terima akan terlebih nyata lah. Okay, sepatutnya kena tolak kan. So akaun belum terima tu akan terlebih. Sebab belum tolak akaun peruntukan hutang ragu. Okay, so 5 ni kamu kena ingatlah. Okay, mana tu ada soalan kan, berbentuk ayat macam ni, kamu just masukkan sahaja. Yang penting kamu faham sahaja. Okay. Okay, untuk carta akaun. Okay, carta akaun merupakan senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun yang disusun secara sistematik untuk tujuan perekodan dalam sistem perekodan berkomputer. Okay, dalam carta akaun, semua akaun yang terlibat akan dikumpul dan disusun mengikut kelas. Okay. Setiap akaun yang terkandung dalam carta akaun diberi nama akaun beserta nombor yang tersendiri. Okay, dia contoh macam ni lah, ada 3 digit. Okay, ada contoh di sini. Okay, digit pertama menunjukkan klasifikasi suatu akaun. Okay, macam ni. Okay. Sebagai contoh, 1 mewakili akaun aset. Okay. Okay, ni contoh dia. Okay. Ini adalah carta akaun. Kalau disebut carta akaun, inilah carta akaun. Okay, dia ada kod item. Contohnya kalau 10,000 sehingga 19,999 adalah aset. Okay. Berdasarkan contoh jadual di sebelah, jika akuntan ingin memberikan nombor untuk akaun tunai, maka nombor yang akan diberikan hendaklah antara nombor 10,000 hingga 19,999 untuk kod aset. Ini dia macam hanya carta sahajalah. Ini bukan kira lah. Ini bukan mengira. Dia cuma macam rujukan. Okay. Okay, langkah-langkah yang kamu perlu sediakan carta akaun ini macam kefahaman untuk kamu sahaja. Tiada kira-kira. Okay. Manalah tahu kan ada soalan yang perlukan menggunakan ayat, dia tidak menggunakan kamu perlu mengira kan. Okay, langkah-langkah untuk menyediakan carta akaun ada 5 langkah. Okay, yang pertama kamu kena pasti dulu semua akaun yang terlibat dalam sebuah perniagaan. Okay. Akaun
account, klasifikasikan account dalam langkah satu kepada asset liability. Okey, yang pertama ni contohnya kereta, okey, kenderaan, perabot, itu adalah akaun yang terlibat dalam susunan perniagaan. Lepas yang kedua baru kamu klasifikasikan kepada aset ke. Okey, kalau kenderaan masuk aset. Kalau liability apa penghutang, akaun belum bayar, contoh. Okey, equity pemilik modal, so itu kamu kena kelaskan dia dulu. Okay, yang ketiga, tetapkan bilangan digit yang perlu digunakan. Lazimnya perniagaan secara kecil-kecilan menggunakan 3 digit. Okay. Lepas tu yang keempat, kamu tetapkan digit pertama bagi setiap jenis klasifikasi akaun. Contoh digit pertama untuk akaun aset. Dia macam rujukan lah. Okay. Digit 2 untuk akaun liability, digit 3 untuk equity pemilik. Okay, macam tu lah. Ini cuma untuk pengetahuan sahaja. Okay, untuk pengetahuan dan yang penting kamu tahu mencatat akaun tu macam mana dan sudah dibagi contoh dalam buku teks. Okay, yang kelima, kamu berikanlah nombor setiap akaun tu mengikut klasifikasi. Contohnya 110 untuk akaun perabot, 120 untuk akaun alatan kedai. Ini macam untuk reference lah, rujukan. Okay. Right. So itu sahaja, tapi cikgu mau tekankan yang ini. Okay, penyata kedudukan kewangan. Okay, sebelum ni kita sudah belajar tentang persamaan perekonan. Okay, yang kita 2.3 tu. Mana sudah? Contoh 4 kata. Okay, contoh 4 ni. Okay, itu cikgu sudah jelaskan dengan kamu lah kan macam mana dapat yang ini, kesan-kesan setiap urus niaga. Okay, so sekarang kita kena buat penyata kedudukan kewangan. Okay, penyata kedudukan kewangan ni dia boleh juga macam ni. Ini namanya T. Okay, bentuk T. Okay, penyata kedudukan dia ada terbagi pada dua lah. Okay, dia boleh buat bentuk T atau bentuk yang tadi, yang format. Dia cuma satu sahaja. Okay, kalau di sini diberi contoh bentuk T. Ini T ya maksudnya. Bentuk T. Okay. So yang ini, kalau kamu sudah dapat yang ini kan, jumlah 21,740 ni balance contohnya lah kan. Kalau kamu buka penyata kedudukan kewangan, kamu masukkan sahaja alatan kedai adalah aset bukan semasa. So kamu masukkan di sini alatan kedai 6,600. Lepas tu kamu masukkan lagi inventory 11,840. Yang penting kamu tahu di mana komponen-komponen dia. Untuk aset bukan semasa, inventory 11,840, bank 3,000, tunai 300. Okay, kamu kira ngam kan? So sama lah 21,740. Yang ini sebenarnya untuk kamu check betul atau tidak kamu punya balance yang di sini. Okay, then kamu masukkanlah. Yang ini adalah aset semua. So yang ini equity dan liability. So kamu masukkan di sini. Modal equity, liability semasa sini 8,000. So kamu tambah dan sama. Okay. Ini senang saja, masuk sahaja. Dari sini baki-baki ni kamu masukkan semua dalam ni.
Yang penting kamu tahu mana aset bukan semasa, mana aset semasa, okay? Mana equity pemilik, mana komponen untuk liability semasa. Okay. Jadi sekarang cikgu mahu kamu buat yang hari tu latihan minda. Mana sudah? Sekejap. Okey. Latihan minda 2.3 yang soalan 3 tu kamu sudah buat kan? Kamu sudah isi jadual ni. So cikgu mahu kamu buat PKK, penyata kedudukan kewangan. Cikgu mau tengok kamu boleh buat atau tidak. Senang saja. Okey, kamu boleh tengok contoh juga. Okey, yang ini kamu buat PKK sebab yang ini kamu sudah buat. So tinggal kamu buat PKK sahaja dan dengan cikgu mahu kamu buat latihan muka surat 65 soalan 5. Okay, cikgu mau tengok kamu punya kamu dapat buat ke tidak yang penyata kedudukan kewangan. Ini senanglah sebab basic. So, dua tu sajalah cikgu mau kamu buat. Okay, dengan, latihan minda 2.4 soalan 4. Cikgu mau uji kamu punya kamu ingat apa kamu punya account asset liability tu kamu tahukah tidak dia punya komponen-komponen. Okay, dia punya komponen-komponen asset, liability, belanja hasil. Okay. Jadi ada 3 benda lah. Okay, yang cikgu mau kamu buat. Yang ini okay, itu sajalah ada 2. Okay, ada soalan? Tiada cikgu. Kalau ada nanti saya tanya. Okay Mas Liana, kalau ada apa-apa soalan just PM cikgu saja. Yang lain? Ada soalan? Tiada cikgu. Okay, so itu sajalah untuk hari ini. Hari ini boring sikit lah. Okay, sebab membaca-baca sedikit. Okay. So, kita jumpa esok. Jangan lupa try buat soalan-soalan yang cikgu bagi ada 3 soalan. Okay, senang saja. Paling simple, sangat-sangat basic. Okay. So, kalau ada apa-apa soalan, pertanyaan, just PM cikgu. Okay, kita jumpa esok. Cikgu. Ya? Thank you cikgu. Alright. Mau dibuat cikgu? Thank you cikgu. Ya. Cikgu ada bagi homework surat doc. Nanti cikgu share di Telegram. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.